Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua pelajar yang mengambil mata pelajaran falsafah dan isu semasa dan ataupun kod nama HFF 225. Saya insya-Allah akan menyampaikan kuliah ini sekejap lagi dan pelajar-pelajar boleh mengikuti kuliah saja pada bila-bila masa lah, ya. Dan untuk makluman, saya adalah Profesor Madya Dr. Muhammad Zirawi bin Makno daripada Pusat Pengajian Sains Perubatan, ataupun lebih tepat lagi jabat pensyarah di Jabatan Pendidikan Perubatan, ya. Pusat Pengajian Sains Perubatan, Universiti Sains Malaysia, Kampus Kesihatan. InsyaAllah pada kali ini saya akan sampaikan kuliah yang bertajuk Psikologi dan Sosiologi bahagian kedua, ya. Dan ya, tanpa melengahkan masa, saya akan teruskan kuliah ini. Baik, sebagaimana biasa, saya mulakan dengan memberi justifikasi kenapa perlu kita belajar subjek falsafah dan secara umumnya apa itu falsafah. Jadi falsafah ni secara umumnya kita boleh berkata bahawa ia merupakan satu ilmu yang mengajar kita untuk berfikir, dan dengan cara itu kita mampu untuk membuat susun atau pemikiran kita secara lebih kritis, ya, dengan cara menganalisa dan mencari kebenaran sesuatu isu, suatu masalah yang timbul dalam kalangan masyarakat, dan seterusnya. Akan membantu kita, ya, dengan ada falsafah ini akan membantu kita untuk menyelesaikan apa-apa saja masalah yang mungkin timbul ekoran pada isu-isu semasa yang berlaku dalam masyarakat. Jadi falsafah inilah yang akan menjadi guide, will be a guide how to solve whatever problem in our life, ya. Dan jadi falsafah ini juga dikatakan orang yang mempunyai falsafah dikatakan mempunyai teguh pendiriannya, ya, pendirian yang mantap, ya, stand yang sukar untuk berubah-ubah, ya, dan mempunyai daya pemikiran intelektual yang tinggi. Selain daripada itu, mempamerkan kepribadian yang lain, yang baik, ya, yang mulia semasa berinteraksi dengan orang lain, dengan masyarakat dan sebagainya. Dan orang yang mempraktiskan falsafah ini juga sentiasa berusaha untuk membantu menyelesaikan masalah dan sebagainya cabaran. Jadi daripada situ kita dapati bahawa falsafah ini memang penting, dan dalam konteks ianya diajar di institusi pengajian tinggi, maka ia merupakan suatu yang sangat signifikan. Baik, di bawah tajuk psikologi dan sosiologi bahagian kedua ini, saya akan sentuh pertama tentang potensi insan, dan kedua cuba memahami apakah yang dikatakan sebagai insan yang komprehensif, insan yang sejahtera. Baik, okay, next slide. Ini saya teruskan. Okay. Baik, insan ataupun manusia yang wujud di dunia ini sebenarnya mempunyai hakikat tersendiri, ya. Dan secara spesifiknya seorang manusia ataupun insan itu merangkumi 4 ciri. Pertama, ciri fizikal, kedua, ciri akal, tiga, kerohanian, dan keempat, emosi. Jadi fizikal kita boleh tengok dari segi aspek tinggi, rendah, ya.
saiz badan, besar, kecil, warna rambut, wajah, muka, akal, ya, daya kognitif, daya pemikiran. Ya, sejauh mana dia boleh berfikir, menyelesaikan masalah yang wujud untuk diri dan untuk masyarakat. Dan rohani lebih kepada spiritual elements, ya, yang bersifat ketuhanan, ya, kepercayaan yang akan menjadi panduan dalam membuat keputusan. Dan seterusnya, yang keempat ialah emosi, ciri-ciri dalaman yang berkaitan dengan rasa sedih, rasa sayang, benci dan sebagainya. Jadi seorang manusia yang lengkap akan mengandungi empat komponen ini. Ya. Next slide. Walau bagaimanapun kita cuba lihat apa perbezaan pandangan, konsepsi uh, tentang keinsanan ini dari perspektif barat dan perspektif timur. Ya. Dari perspektif barat, ya, Aristotle menyatakan bahawa man is a rational animal, ya, yang berpusatkan kepada akal semata-mata. Jadi manusia ni suatu yang rasional, yang uh, bergantung kepada akal yang wujud. Kemudian dari segi fahaman Nazis, ya, mereka menekan tentang emosi dan intuitif, ya, ataupun rasa nafsu. Kemudian pada perspektif agama Kristian, insan sebagai makhluk Tuhan patuh pada hukum Tuhan. Ya. Dan zaman moden pula, existentialism, manusia adalah tanpa rohani dan panduan dibekalkan untuk mereka menjalani kehidupan. Kemudian seterusnya, pasca modernisme melihat egosentrik, berpusatkan manusia atau individual, rasional, egosentrik versus ekosentrik. Jadi tradisi barat melihat insan ataupun manusia ini mempunyai pelbagai konsep dan konsep-konsep ini berbeza antara satu sama lain. Baik, bagaimana pula dari segi tradisi timur ataupun dari segi pandangan agama, agama Islam, Hindu, Buddha, Confucianism dan sebagainya. Islam melihat manusia ini sebagai hamba. Hamba kepada siapa? Hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan manusia juga sebagai wakil Allah Taala di muka bumi ini untuk memerintah alam. Kemudian dari segi Hindu, manusia adalah Atma, Brahma, Mokta. Ya. Saja boleh rujuk lebih banyaklah dalam buku-buku rujukan yang disediakan. Kemudian dari segi Buddha, melihat konsep ihsan dari segi kepatuhan kepada etika ataupun nirwana. Ya. Dan dari segi Confucianism, melihat ihsan adalah mereka yang beretika dan yang hidup di alam ini yang sentiasa dietika. Jadi rumusannya ialah tradisi timur melihat ihsan mempunyai pelbagai konsep, tetapi sama mementingkan aspek rohaniah dan alam sekitar. Dan kalau kita tengok dari segi asal-usul insan, ya, ada perspektif yang berbeza-beza juga melihat asal-usul insan. Ada dari segi tradisi barat, tradisi timur, rasional akal, rohani, emosi, dan dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Jadi kita katakan nanti. Baik, nak kaitkan dengan itu konsep insan secara general. Dan apabila nak melahirkan insan yang bagaimana, dia mesti berasaskan satu pandangan, satu konsep yang kita panggil sebagai falsafah. Dan satu daripada bidang yang penting untuk melahirkan rupa bentuk manusia pada masa-masa akan datang ialah melalui sektor, melalui aktiviti pendidikan. Dan bagaimana untuk menjamin pendidikan ini bergerak dengan baik, ia bergantung kepada apakah reka bentuk falsafah pendidikan itu sendiri. Jadi dalam konteks ini, Kementerian Pendidikan Malaysia telah mencipta mereka bentuk satu falsafah
untuk dipakai dalam pendidikan di peringkat negara. Dan falsafah ini adalah seperti berikut, di mana dikatakan bahawa pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu, ya, untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, dari segi rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepercayaan kepada Tuhan. Ya. Tujuannya untuk melahirkan rakyat yang ada ilmu, yang berketerampilan, yang berakhlak mulia dan ada responsibility serta able to berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta dia mampu menyumbang untuk keharmonian masyarakat, keluarga dan negara. Itu falsafah pendidikan. Daripada situ timbul visi dan misi. Visinya ialah pendidikan berkualiti, insan pendidik, negara sejahtera. Itu target. Dan seterusnya, misi melestarikan sistem pendidikan berkualiti untuk bangun potensi individu bagi memenuhi aspirasi. Baik, seterusnya. Ini kandungan falsafah pendidikan yang diutarakan oleh pihak Kementerian Pendidikan 1996. Di mana falsafah ini bertujuan untuk melahirkan manusia yang hebat, yang komprehensif dan bersepadu dari semua dari segi intelektual, dari segi jasmani, dari segi rohani dan sebagainya. Baik, jadi kita perincikan kandungan falsafah pendidikan kebangsaan. Secara ringkasnya, komponen utama yang ada dalam falsafah pendidikan kebangsaan ialah jasmani, J, emosi, E, rohani, R, dan intellectual, I. Jadi untuk memudahkan kefahaman, kita akronim JERI, ya, untuk menunjukkan konteks atau kandungan dalam falsafah ini mengandungi jasmani, emosi, rohani, dan intellectual. Tujuannya falsafah untuk mewujud insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi. So, kita boleh tengok gambar rajah ini di mana keseimbangan tentukan oleh faktor intelektual, faktor jasmani, faktor emosi, faktor rohani. Jadi mana-mana insan yang ingin menjadi insan yang seimbang, yang berkebolehan dalam semua aspek, kena menguasai 4 dimensi, 4 domain, iaitu intelek, jasmani, rohani dan emosi. Ya. Baik, dan seterusnya ada huraian yang lebih terperinci. Ya. Jasmani apa? Jasmani ialah merujuk kepada badan, kekuatan fizikal yang sihat sepanjang masa. Ya. Dan emosi ialah man is being with emotion and feeling. Dalam diri manusia ni ada emosi, ada perasaan. Jadi perasaan ini juga harus diaktifkan dan ada kemampuan untuk kita kontrol perasaan mengikut kesesuaian dalam situasi yang berbagai. Ya. Jadi orang yang pandai mengurus emosi dengan baik, dikira mempunyai satu daripada ciri manusia seimbang seperti yang dihasratkan oleh falsafah kebangsaan. Khususnya dari segi rohani ataupun spiritual. Setiap orang ada amalan, ada kepercayaan, ada agama. Jadi kalau dia jadi maksudnya dia seimbang, fokuslah kepada agama. Dan yang keempat, I adalah intelek, iaitu membina atau fikiran yang kreatif untuk mencapai ilmu yang luas dan mendalam. Baik, insan ini ada potensi dia. Ya. Di potensi insan mengandungi kefahaman terhadap falsafah ketuhanan, ya. Kemudian kefahaman terhadap psikologi diri sendiri. Yang ketiga, kefahaman terhadap masyarakat, persekitaran di mana dia berada, dengan siapa mereka berhubung, bila mereka berhubung, mereka faham. Dan yang keempat, daripada situ potensi untuk hidup secara bernegara. Apabila kita memahami komponen ketuhanan, falsafah, memahami diri sendiri dan memahami masyarakat, kita mampu menjadi warga negara yang sihat, yang boleh hidup secara aman. Jadi kalau kita nak
piramidkan komponen-komponen yang saya sebut tadi di bawah keseimbangan Jerry, dia kita boleh tengok seperti ini. Yang besarnya ada 3 komponen. Pertama, ketuhanan. Kedua, pendiri dan penempatan. Dan dalam itu, ada komponen kemahiran, ada komponen kehidupan, ada komponen nilai. Dalam 3 subkomponen ni pula, ada intelek, ada rohani. So, kalaulah kita berupaya melahirkan manusia yang menguasai ketiga-tiga utama, ketiga-tiga yang kecil dan keempat-empat elemen yang lebih spesifik, maka kita dikatakan berjaya melahirkan manusia yang seimbang segi intelek rohani dan jasmani. Jadi insan yang sejahtera, ya, insan yang sejahtera dia ada 1, 2, 3, 4 komponen. Pertama, dia mempunyai sifat dalaman yang sama dari segi motivation, dari segi kehendak. Dan walau bagaimanapun mungkin mereka berbeza dari segi luaran. Tapi insan dari segi dalaman sama. Dan dia memahami dan menghayati konsep insan holistik yang seimbang dan sejahtera. Daripada situ mereka akan mampu menghadapi isu dan cabaran yang wujud dalam masyarakat. Dan akhir daripada saya kuliah ini, saya nak bagi satu being human is given, but keeping our humanity is a choice. So dengan naturality yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh Tuhan kepada kita, kita akan menjadi manusia seperti ini. Dan bagaimana kita nak menjadi manusia yang lebih sesuai, lebih cemerlang, kita ada pilihan. Jadi pilihlah yang terbaik. Biasa itulah saya kuliah untuk tajuk sosiologi, psikologi dan sosiologi yang kedua. Jadi saya ucap terima kasih banyak. Semoga selamat maju kepada semua pelajar dan salam sejahtera. Assalamualaikum daripada saya.